Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Afiq bin Basri, nombor metrik 1211282, subjek pengantar pengajian Islam, UTI 1012. Jadi, tajuk yang saya akan kongsikan pada hari ini adalah faktor-faktor penyebaran liberalism di Malaysia. Jadi, pertamanya sekali kita kena fahami dulu apa maksud liberal. Jadi daripada segi bahasa, liberal bermaksud kebebasan. Manakala berdasarkan Syekh Sulaiman Al-Khirashi dalam kitabnya Librariah Al-Khirashi menyatakan liberalism adalah mazhab pemikiran yang mementingkan kebebasan individu. Dan juga berdasarkan Jakim, liberal adalah satu bentuk pemikiran yang bebas, terbuka dan dipandu oleh hawa nafsu dalam bidang yang pelbagai. Oleh itu terdapat beberapa contoh liberalism di luar dan malah yang lebih berbahaya adalah di dalam negara. Di luar negara contohnya Aminah Wadud yang menjadi imam solat Jumaat di New York pada tahun 2005 dan England pada tahun 2008. Dan untuk di dalam negara pula, isu-isu yang sering dibangkitkan adalah isu poligami dan juga isu faraid. Di mana isu poligami menyatakan kenapa perempuan tak boleh kahwin lebih, hanya lelaki je boleh. Kalau isu faraid pula, kenapa harta faraid ni perempuan dapat kurang. Nisbah perempuan dengan lelaki tu perempuan kurang lelaki lebih. Sedangkan kedua-duanya adalah hukum hakam Islam yang mana telah ditetapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Jadi untuk seterusnya faktor-faktor kenapa tersebarnya liberalism di Malaysia ini. Okey, jadi untuk poin yang pertama adalah individu yang kurang pengetahuan agama. Mereka mudah terpengaruh dengan ideologi-ideologi barat. Apabila kaum barat cakap ini, mereka ikut ini. Kaum barat cakap itu, mereka ikut itu. Benda ni telah pun Nabi telah pun beri amaran kat kita. Seperti mana Nabi cakap dalam hadis baginda, umat Islam ni nanti akan ikut golongan-golongan kafir ini sehingga kalau lubang cacing mereka pergi, mereka akan ikut juga. Jadi tahu bahayanya golongan-golongan barat ini kalau kita ikut tanpa ilmu. Jadi lebih bahaya lagi apabila mereka merasa diri mereka lebih hebat. Ilmu tiada tapi merasa diri mereka lebih besar daripada ulama. Sedangkan ulama ini adalah pewaris-pewaris Nabi. Dan benda ini akan jadi lebih teruk bila mereka berani mengeluarkan hukum hakam agama, hukum-hukum syarak mereka boleh bahaskan, halal haram mereka boleh bahaskan. Ini benda yang sangat-sangat berbahaya dan boleh menimbulkan kekeliruan pada umat Islam yang menunjukkan Islam ini hanyalah boleh dibahas dengan menggunakan akal logik masing-masing. Sedangkan Islam ini adalah mempunyai teras dia yang tersendiri. Jadi untuk yang isi kedua, kenapa liberalism ni mula tersebar di Malaysia ini adalah sifat ibu bapa sendiri yang mengambil sikap sambil lewa terhadap anak-anak. Jadi pada zaman ni gadget senang sangat budak-budak untuk main dengan gadget, untuk senang cerita hampir 24 jam lah budak-budak bersama gadget. Jadi disebabkan itu ibu bapa perlukan pemantauan yang lebih. Kita tak tahu apa yang budak-budak ni tengok. Mungkin kita nak cakap dia orang tengok YouTube tapi kita tak tahu apa isi, apa kontennya. Mungkin benda tu akan memberi pengaruh impak bila benda tu berkaitan dengan liberal, menyatakan agama Islam ni sama dengan agama-agama lain. Ini amat-amat berbahaya. Seperti contohnya cerita di televisyen sendiri, cerita Mentega Terbang, di mana seorang ayah membenarkan anaknya pilih agama mana-mana bila dah besar, pilihlah yang terbaik buat dia. Tapi sedangkan agama Islam mengatakan inna dina indallahil Islam, Islam ini adalah satu-satunya agama yang diredai oleh Allah, satu-satunya agama yang betul. Jadi benda ini amat-amatlah bercanggah dengan apa yang disiarkan di televisyen, iaitu cerita Mentega Terbang. Jadi pemantauan yang lebih perlu ibu bapa pantau anak-anak ini agar tidak berlakunya kesalahfahaman terhadap agama ini. Jadi yang terakhir sekali adalah isu disebabkan oleh kerajaan. Faktor-faktornya disebabkan oleh kerajaan, di mana kerajaan kurang cakna terhadap isu liberal ini. Kadang-kadang golongan-golongan liberal ini mereka bergerak secara diam, di mana mereka menggunakan penulisan, wacana, media massa dan banyak lagi. Dan lebih-lebih lagi ia suka untuk dikesan. Dan apabila golongan-golongan liberal ini berkawan dengan orang-orang kerajaan, makanya dia punya kebebasan itu lebih sedikit sebab ada kita sebutkan orang dalam. Jadi
satu lagi sebab bila kita cakap tak boleh ni, tak boleh itu, manakala kelompok liberal ini sering melaungkan dia orang cakap hak kebebasan manusia. Sedangkan perkara ini telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Perkara ini telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau kita contoh cakap LGBT ini haram, mereka cakap ini adalah hak asasi manusia. Tak ada kaitan pun dengan orang di sekelilingnya. Ini hanyalah untuk diri mereka sendiri. Tapi sedangkan perkara itu memang jelas-jelas haram dalam agama kita. Jadi kerajaan perlu menekankan lebih lagi isu-isu ini supaya mereka tidak dapat bergerak bebas. Jadi kesimpulannya, ringkasnya lah, Islam liberal ini bukanlah Islam. Walaupun namanya ada perkataan Islam, tapi Islam bukan begitu. Islam ini adalah agama yang berteraskan wahyu hidayah daripada Allah. Bukan berteraskan akal pemikiran logik manusia. Bukan berteraskan hawa nafsu manusia yang hanya ingin menghalalkan perkara yang haram dan juga mengharamkan perkara yang halal. Dan jika faktor yang demikian tidak dibenteras, maka golongan Islam liberal akan semakin berluas di Malaysia. Jadi untuk itu sajalah perkongsian saya. Sekian, terima kasih.